banyak peraturan, betul. Kalau kamu tengok dia banyak gila peraturan, tapi saya nak ingatkan satu je. Kita akan guna peraturan yang sama sampai hujung sel. So tak ada masalah. Semua topik akan guna IUPAC rules yang kamu belajar sekarang ni. Sama. Okay? So eventually kamu akan hafal lah. Dan trust me sayang, lagi banyak kamu belajar, lagi banyak functional group, benda tu akan jadi lagi senang. Okay? So first and foremost, saya tak akan ulang balik semua benda, kita akan go by question. Tapi first and foremost, make sure kamu tahu parent name. Alright, saya rasa the first thing yang kamu kena hafal adalah parents name. Parents name yang kamu kena hafal tak perlu banyak, hanya carbon 1 until carbon 10. So semua orang patut tahu carbon 1 adalah methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Yang tu semua orang kena tahu. Okay, so make sure hafal lah yang tu patutnya. Soalan 1A ni tak ada apa, very easy. Parent name yang pertama adalah 4 carbon. Cuma saya nak ingatkan 4 carbon straight chain tak semestinya bergerak dari kiri ke kanan. Dia boleh bergerak daripada kanan. Alright, bila jumpa ada simpang, pilih yang banyak carbon. Of course, untuk case ini, kalau kamu ambil dari kiri ke kanan, sama. Cara saya label, biasanya saya akan tentukan dulu parent name, bawa highlighter masuk dalam exam. Ambil highlighter, highlight dulu. Okay, this is my parent, butane. The highlight parent yang tak duduk dalam highlighter, kamu akan bulatkan, kamu akan namakan dia sebagai substituent. So, satu carbon, nama substituent adalah methyl. Berubah daripada methane, A-N-E, ubah kepada Y-L. So, dia akan berubah jadi methyl. Easy. Okay, senang. So nama kat sini adalah methylbutane. Just one kind reminder, bila kamu ada substituent, setiap substituent kena ada nombor kat depan dia. Semua substituent kena ada nombor kat depan dia. So kita akan cuba bagi nombor terendah. Untuk case ini, saya akan kira start daripada kanan atau daripada bawah. Haikal? Ya, Miss. Untuk case ini, saya akan bagi nombor 1 bermula daripada bawah ataupun atas. Bawah. Sorry. Kita akan bermula daripada bawah sebab kita nak methyl group dapat nombor terendah. So, cara nak tahu siapa pegang nombor 1 adalah substituent kena dapat nombor terendah. Okay? Kalau ada jawapan lain, bagi tahu sebab mungkin saya buat ni salah. Saya pun buat on the spot je. Kalau saya dapat jawapan lain dengan kamu, bagi tahu. Alright, kita akan check. So, kat sini kita akan dapat nombor 2 untuk methyl. Alright, dapat nombor 2 untuk methyl. Teacher biasa akan buat macam ni. Saya akan namakan parent, saya akan namakan substituent. Akhirnya, baru saya akan tulis nama. Ni cara saya buat. Saya takkan dapat jawapan akhir terus. Kalau siapa yang buat dan dapat jawapan akhir terus tu, saya kagum. Alright, kagum tak gaban. So, memang tak lah. Okay, biasanya memang kamu kena buat step by step. Okay, so 2 methylbutane, soalan senang. Cuma dalam soalan ni, just a few things yang saya nak ingatkan. Benda basic, pertama, parent. Make sure kamu identify siapa parent. Benda kedua, bila ada substituent, kita tukar A-N-E kepada Y-L. So, kalau satu carbon, methane ubah jadi methyl. Dan yang ketiga dalam soalan ni adalah nombor terendah. Semua substituent deserve untuk dapat nombor terendah. So, bila kamu bagi nombor 1, 2, 3, 4 and so on, kita akan bermula daripada bahagian yang kita dapat nombor terendah untuk substituent. Senang. Okay? Benda ni kena praktis. Benda ni memang kena praktis. Okay, untuk soalan B. Untuk soalan B saya, boleh saya tahu parents berapa? Aisyah? Aisyah Nabila? Sekali lagi. Oh, ni yang panjang punya. Aisyah kata dapat heptane 7 carbon.
Aisyah kata dapat 7 carbon sebagai parents. Ada orang lain yang dapat lagi panjang? Sebab soalan panjang. So let's see. Ada yang dapat lagi panjang? Selain daripada heptane, 7 carbon? Tak ada. Dapat 8. Mira dapat 8. So let's see. Mungkin Mira salah. Tak semestinya yang panjang tu betul. Kita tengoklah. So 7 kat sini. Ada orang dapat heptane. Mira dapat octane. So we will see whether octane atau heptane betul. Okay. So let's see saya dapat apa. First and foremost, kita akan bermula daripada kiri atau kanan dan biasanya saya akan mula. Macam mana nak mula? Saya rasa problem kat sini adalah teacher. Macam mana nak cari yang panjang. Betul. Kita ada berapa? Aisyah? Aina, Fatin dengan Aisyah share device. Aina. Aisyah Nabila dengan Fatin. Okay. Okay, thank you Miss. Alright. So, cara nak dapat rantai paling panjang, tengok ada berapa hujung. Saya ada hujung, yang ni kita panggil sebagai hujung. Alright, carbon last. Ni kita panggil carbon last. Ni kita panggil carbon last. Ni kita panggil carbon last. Okay? Nak start daripada carbon last yang mana? Tengok carbon last mana yang panjang lebih. Kat sini carbon last dia satu macam mana nak kata? Boleh mula dengan carbon last mana-mana sebenarnya. Tapi kamu boleh tengok sebenarnya mata kasar. Carbon last mana yang boleh bagi rantai paling panjang. Carbon last ni, alright. Kalau kamu mula, dia boleh turun daripada sini. Kalau saya mula dengan atas ya, saya boleh turun like this. Alright. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8. Sekarang ni saya dapat 8. So let's see. Selain daripada dia, yang biasa kamu buat dari kiri ke kanan lah. Aku tahu dah. Okay, so let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ni 7. Yang merah tadi 8. Okay, so let's see. Ada tak lagi lebih? Boleh tak saya pusing lagi? So saya dah mula dengan hujung ni, saya dapat ke hujung ni, saya mula dengan hujung ni, saya dapat ke hujung ni. So saya boleh bergerak lagi daripada sini mungkin. Alright, daripada bawah ni bergerak ke sini. Okay, warna hijau, warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Okay, so saya rasa yang lain akan lagi pendek dah. So yang panjang sekarang kita jumpa 8 dengan 7. Obviously, yang 8 menang lah. 7 tak payah tengok lah. Alright, 7 tak payah tengok dah. Okay, so yang 8 menang ni, kalau kamu perasan, yang 8 menang ni sama. Okay, yang 8 menang ni sama. Daripada sini, bergerak, naik ke atas. Alright, naik ke atas, jumpa cabang. Alright, naik ke carbon ni, jumpa cabang ke kiri dengan ke kanan. Obviously, kita pilih ke kanan sebab lagi panjang. Alright, lagi panjang. Next, saya sampai kat carbon ni ada cabang. Atas dengan terus. Obviously, atas dengan terus sama sebab satu carbon. So, pergi kat mana-mana pun sama. Okay, so this is my parent. This is my parent. Parent saya sekarang adalah 8 carbon kalau kamu perasan. Parents kita sekarang adalah 8 carbon. Kalau kamu tengok balik, mata kasar sebelum tu kira lulu lebih kurang. Alright, kira lulu lebih kurang. Saya akan mula dengan ni 2, naik ke atas 3, sampai kat sini 8. Okay, this is my parent. Macam biasa, name the parent first. Parent saya 8 carbon, so nama dia octane. Namakan dulu. Okay, namakan dulu. Next, barulah kamu bulatkan yang tak duduk dalam highlight. Bulatkan yang tak duduk dalam highlight. Namakan dia orang satu carbon. So, methyl. Okay, namakan dulu. Lepas tu, baru letak nombor. Namakan parent, namakan substituent, tentukan dua tu dulu, baru bagi nombor. So, nombor saya sekarang, teacher nak start kira daripada atas ataupun daripada bawah. Danish?
Faris duduk seorang ke Faris? Atas. Danish kata mula kira dari Atas. atas. So let's see. Kalau Danish mula kira dari atas, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So methyl group saya akan dapat nombor 2. Okay. Attach pada carbon nombor 2. Pakcik ni akan dapat nombor 6. So kita dapat 2 dengan 6. Kalau teacher check, teacher tak percaya kat Danish. Jahat gila kan. So saya check, saya nak kira daripada bawah. Kita kira daripada bawah. Saya dapat 1, 2, 3. Saya akan dapat 3. 4, 5, 6, 7. Saya akan dapat 3 dengan 7. So saya ada 3 dengan 7 dan juga yang Danish bagi tahu 2 dengan 6. Obviously kita akan pilih set yang paling rendah. 2 dengan 6 akan menang lah. 2 tu dah menang lah. Sebab dia mula dengan 3 yang ni. Alright. So Danish betul, kita akan kira daripada atas sebab saya dapat nombor terendah. So nombor dia akan jadi 2 methyl, 6 methyl. Alright. Over here, nama penuh dia. Anybody nak try nama penuh dia? 2,6-dimethyl octane. Good. We have the prefixes yang kita panggil di. So kat sini kawan kamu bagi nama 2,6 dash dimethyl octane. Tu nama penuh saya. Okay, semua setuju kah? Ada yang tak setuju boleh bagi tahu ya. Kita boleh bincang balik kenapa nama dia macam tu. Okay. Cuma kat sini just very kind reminder, kita belajar benda baru dah kat sini. Di mana kita ada 2 substituent yang sama. Repeat 2 kali. So bila kamu ada 2 substituent repeat 2 kali, kita guna prefixes di. Kita boleh ada 3 prefixes. Kita boleh ada di, tri, tetra. Di means 2 kali repeat, tri 3 kali repeat, tetra 4 kali repeat. Okay? Tu guna prefixes dengan syarat satu je sayang. Kalau orang yang sama je kita boleh kumpulkan. So dia adalah methyl group, so dimethyl octane. Dan bila di bermakna ada 2 methyl group, depan dia mesti kena 2 nombor. Depan dia mesti kena 2 nombor. Satu je saya nak ingatkan. Setiap satu substituent kena ada 1 position. So setiap satu substituent kena ada 1 nombor. Ingat yang tu. And next, last but not least sebelum kita bergerak, antara nombor dengan nombor adalah comma. Antara nombor dengan alfabet adalah dash. Antara alfabet dengan alfabet dengan alfabet tak ada space langsung. Oh yang ni saya serius weh. Kalau kamu tulis like this, katakan kamu tulis like this, kita tak bagi markah. Okay, sebab ada space. So salah. Semua rules yang kamu belajar berasaskan IUPAC. IUPAC naming adalah satu peraturan yang kita guna satu dunia. Alright, not only kat KMPP bukan Misong yang ajar, tak. Satu dunia guna IUPAC naming. Alright, so dia ada peraturan-peraturan yang kamu kena ikut. Okay, so that is the rules. And one more last thing. Kamu ada habit yang kamu belajar kat tadika baik sangat tu. Kamu mula dengan huruf besar. Tak ada Kalau kamu perasan yang ni saya tak cakap dalam video. Memang saya tak cakap dalam video sebab benda ni benda remeh. Benda kecil. Tapi kalau kamu perasan saya tak pernah mula tulis nama apa-apa guna huruf besar. So hampa tak payah gatai punggung. Okay? Tak ada huruf besar. Semua huruf kecil. Make sense? Okay? Benda kecil. Tapi hampa biasalah. Benda yang kami tak ajar tu hampa nak buat. So pesan siap-siap jangan buat. Okay. Next. Yang ni. Parent paling panjang? Heptane. Mira and the kawan kata? Heptane. Lagi? 7 carbon. Kawan kamu dapat 7 carbon parent. Heptane juga. Alright, so kelas ni hari ni ada Mira and the kawan and Sohaila and the kawan. Yang lain hilang. Alright.
Farah ada Farah Hanis. Dia share dengan saya, Miss. Mana dia? Dia tak boleh bersuara ke? Aisyah, okay? Ya. Mana kawan kamu? Tak boleh buka webcam ke kamu? Aiman hilang dah. Alright. Aisyah kalau boleh saya nak webcam Alright, 7 carbon, let's see. Saya ada tips sikit lah macam mana nak tahu rantai paling panjang. Macam saya cakap, kita check hujung-hujung tu. Kita check hujung-hujung tu kan. Cara hujung mana yang saya nak pilih, biasanya saya akan tengok pada hujung tu dia panjang sampai mana. Maksud teacher, kalau hujung kiri panjang sampai mana tu adalah 1, 2, 3. Dia sampai carbon nombor 3, dia dah ada orang kata apa? Ada cabang. Alright, ada pecahan jalan dia. So belah ni ada 3 carbon. Carbon belah ni dia jumpa 2 carbon dan jumpa cabang. So yang ni 3 carbon baru jumpa cabang. Yang ni 2 carbon dan jumpa cabang. Yang ni pula 1, 2, 3. 3 carbon jumpa cabang. 1, 2, 3. 3 carbon jumpa cabang. So saya akan mula dengan yang 3 carbon lah. Saya tak akan mula dengan 2 carbon ni. Right, tu cara saya untuk nak cari rantai panjang. Cara senang. Orang kata cara tak payahlah nak try semua side tu. Tak payah. So 2 carbon ni saya tak akan tengok dah. Saya akan pilih yang 3 carbon ni. Saya akan cuba daripada yang 3 carbon ni. So saya pun cubalah sebab semua sekarang 3 carbon. So kita boleh cuba daripada semua ni. Saya boleh cuba 3 carbon kan. 1, 2, 3 jumpa cabang. So obviously atas saya tak akan pilih sebab 1 je. So saya terus. Alright, saya terus lagi. Lepas tu saya jumpa cabang. Alright, nak pergi terus lagi ke kanan atau turun bawah. Tengok siapa lagi panjang. Alright. Terus 2 carbon, turun ke bawah 2 carbon. Tak apa, saya akan pilih turun ke bawah. Sama kan? So saya pilihlah yang turun ke bawah. Okay? Saya tak suka straight chain. Saya tak suka kamu bergerak daripada kiri sampai kanan. Nyampar aku. Sampai bila nak pandai macam tu. Okay? So saya akan pilih like this. This is the way. Kan kat sini kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? Okay, ada 7. Saya nak try satu lagi. Tadi kita kata dia ada 3 carbon. So ni 3 carbon. Ni 3 carbon yang panjang tadi kita dah jumpakan dia. Okay lah. So saya ada satu lagi bahagian ni. So saya boleh bergerak sebenarnya dari sini. Alright. Bergerak like this. Dan saya yakin ramai yang pilih yang ni. So yang ni pun 7 carbon. Yang ni sekarang pun 7 carbon. Setuju? Okay. Adakah dia orang 7 carbon yang sama? Macam mana nak tengok 2 rantai 7 carbon tu adalah sama? Tengok substituent. Kalau yang warna biru, alright, kita fokus pada yang warna biru, saya ada 2 substituent. 1, 2. Saya ada methyl group, saya ada methyl group, saya ada ethyl group. Saya ada 2 substituent. Kita check pula yang warna kuning. Yang tak duduk dalam warna kuning pun ada 2 grup. 1, 2. Kumpulan yang sama. Methyl group, ethyl group. Itu bermakna 2 rantai saya sekarang. Rantai kuning dengan rantai biru kita, dua-dua adalah parents yang sama. Macam mana nak tahu diorang adalah parents yang sama atau tidak? Mana yang kita nak pilih? Tengok substituent. Kalau substituent diorang sekarang sama bilangan, sama jenis, dan diorang sama. Kalau substituent diorang berbeza, dan kita kena pilih rantai yang banyak substituent. Okay? Nanti ada contoh, jangan risau. So untuk case ni sekarang sama. Saya nak kekalkan dengan parent saya yang biru. Saya nak pilih yang biru. Siapa yang pilih atas pun sama. Tak ada masalah. So, saya ada 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon. So kawan kamu kata heptane. That is my parent. Saya ada 2 substituent kat sini. Saya ada methyl group. Saya ada ethyl group.
Biasanya saya akan suruh student bawa masuk highlighter. So highlight untuk parents, untuk substituent bulat. So kamu nampak siapa yang duduk dalam highlight, siapa yang duduk dalam bulat. Biasanya saya akan ajar macam ni lah. Next, kita nak bagi nombor. Alright, next kita nak bagi nombor. Bibi? Bibi boleh buka mic ke? Aisyah mana? Yang saya nampak ni Aisyah ke Farah? Farah mana? Aisyah. Farah mana? Bibi? Teacher nak kira nombor? Ya. So, Bibi nak kira daripada kiri atau daripada bawah? Sama je. Daripada Sama je. Ha-ha. Sama dapat nombor berapa Bibi? Betul tu Bibi? Dapat nombor berapa? 3 dengan berapa buat? 3 dengan? 1, 2, 3, 4, 5. Memang akan dapat sama. Alright, Bibi kata dapat sama je teacher, dapat 3 dengan 5. Betul. Alright, kamu kira daripada atas atau bawah, kamu tetap akan dapat 3 dengan 5. Setuju? Okay, kalau setuju, soalan saya. Kalau sama, kita nak bagi nombor 3 tu pada Matthew group atau nombor 3 pada Ethiel group? Matthew. E or M? E. Alright, yang ni tak ada dalam video sebab memang nak tinggallah sikit benda yang saya nak ajar dalam kelas ni kan. Asyik saya bagi semua je, apa tak masuk dah kelas aku. So, yang ni memang tak ada dalam video. Ini adalah case di mana kamu kira daripada atas atau daripada bawah. Kamu kira daripada dua-dua hujung tu kamu dapat nombor yang sama, 3 dan 5. Dan substituent kamu orang yang berbeza. Kalau dapat sama dan substituent kamu orang yang berbeza, kita akan bagi nombor yang rendah tu, nombor 3 ini, kepada alphabetically order yang rendah. So, saya ada M, saya ada E. Belajar ABC? Boleh kira A sampai Z? Ni tak boleh aku hantar balik tadika. Kita daftar tadika, saya bayarkan tadika tu. Alright? So, kita akan kira daripada A sampai Z, kita akan bagi nombor 3 kepada alfabet yang rendah E. Disebabkan saya nak Ethiel dapat nombor 3. So, untuk soalan ni, saya wajib kira daripada bawah. Saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab dia heptane, so dia mesti ada 7 nombor. Ethiel saya akan dapat nombor 3. Matthew saya dapat nombor 5. This is the only answer kita terima. And your final answer over here, saya ada kehadiran M dengan E. Alright? Alphabetically order masuk. Kita kena ada keadaan alphabetically order di mana E kena datang terlebih dahulu. So jawapan kamu 3 Ethiel, 5 Matthew, heptane. And this is your final answer. Tak ada pilihan jawapan kedua. Jawapan kamu nombor 3 mesti adalah Ethiel. So apa yang Bibi cakap tadi betul. Dapat nombor yang sama. Kira dari mana pun dapat 3 dan 5. Yes. Disebabkan itulah kita bagi nombor 3 kepada Ethiel. Alright. Dan kat sini. Macam biasalah weh. Yang ni saya tak payah ulang banyak kali kot. Dash antara nombor dengan alfabet. Alright. Tak ada space antara alfabet dengan alfabet. Yang ni semua tahulah. Dan satu lagi sayang. Tolong jangan guna huruf besar. Tolong sangat-sangat jangan guna huruf besar. Kita tak terima apa-apa huruf besar kat sini Okay. Easy. Oh, satu lagi weh. Depa nama weh. Hang jangan salah eja. Hampa kalau hampa salah eja tulis nama kat pasport tak boleh keluar negara tau. Pasport saya pun dah lama tak guna. Sedih. Baru renew hari tu. Saya burn 2 tiket. 2 trip punya tiket. Sedih. Sedih gila. Duduklah kat Penang ni. Okay. Next, saya ada soalan D. Kat sini kamu nampak panjang. Saya nak ajar cara yang macam tadilah saya kat cara macam mana kita nak cari rantai panjang. Sama Kalau saya daripada hujung ni, saya bergerak. Saya jumpa 3 carbon, baru kita jumpa cabang.
Nampak? Kita kena jumpa 3 karbon, lepas tu saya jumpa cabang. Yang ni pun sama, bahagian ni 3 karbon, saya jumpa cabang. Bahagian ni 1 karbon dah jumpa cabang. Bahagian ni 1 karbon dah jumpa cabang. Bahagian ni pun sama, 1 karbon dah jumpa cabang. Okay? So, tak, yang ni 2 karbon dah jumpa cabang sebenarnya. Sorry, salah kira. Alright, 1, 2 dah jumpa cabang. Sebab kat sini dah jumpa cabang dah. So, kita akan mula dengan yang 3 karbon. Tu maksud saya. Alright, sebab hujung ni panjang. Hujung ni panjang. So, saya mesti akan mula dengan dia. Alright, saya akan mesti mula dengan dia. Atas-atas tu tak payah mula dah. Sebab dia pendek dah. 1 karbon dah branch, 1 karbon dah cabang, 1 karbon dah cabang. Tak payah tengok kat dia. Tu cara biasanya saya akan pilih lah hujung mana yang saya nak mula. Alright, ni mata kasar dah boleh nampak dah. Tak payahlah nak kira sampai gila-gila, nak mula, nak try and error sampai berapa kali tu. Tak payahlah. So, kita mula kat sini. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu jumpa cabang. Okay, kiri dengan kanan. Obviously, kalau kamu tengok mata kasar, kanan banyak karbon lagi. So, kita bergerak ke kanan. 1 karbon. Jumpa split lagi. Pilih split yang banyak karbon. Split atas 1 karbon. Split kanan, banyak lagi karbon. So, split kanan. Alright. Lepas tu jumpa split lagi. Atas dengan terus kanan. Atas dengan kanan sama. Atas pun 1, kanan pun 1. So, pilihlah mana yang hang berkenan. Alright. Dan saya rasa saya dapat rantai paling panjang sekarang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain dapat 7 juga kah? Dapat 8 madam. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sat. 3 karbon. 3 karbon. 8. Alright, sini. 3. Split. So, saya pergi terus. Tak nak bawah 2 karbon je. So, saya pergi terus lagi. Atas bawah boleh. Tak apalah, bagi stretching kali ni. 8. So, that is your octane 8. Parent. Okay. Next, nombor. Dari kiri atau dari kanan? Aiman ada kah? Aiman dengan saya. Ada. Dari kanan. Dari kanan. Dari kanan. Dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so let's see nama kita. Saya ada methyl group. So, 3 ni adalah methyl. Bagi nama macam biasa. Prefixes apa yang kita akan guna? Ada 3. So, prefixes apa yang kita akan guna? Try. So, pakcik ni dapat nombor 2. Next, pakcik ni dapat nombor 4. Next, 5, 6. Pakcik ni dapat 6. Pakcik ni dapat 5. Okay? Ingat ya, kita hanya akan bagi nombor kepada alfabet yang rendah kalau nombor tu sama. Kalau nombor tu berbeza, kita akan bagi nombor yang paling rendah. And untuk soalan ni, senang nak nampak nombor weh. Senang gila nak nampak nombor sebab nombor 2 tu kamu dah ada substituent. Pakcik ni kalau daripada kiri, nombor 3 baru ada substituent. So memang nombor 2 menang lah. Alright, start dari kanan terus. Kamu dapat 2 methyl, 4 methyl, 6 methyl, 5 ethyl. So, yang kat sini kita akan combine jadi trimethyl. Dan bila dia adalah tri sayang, dia ada 3 kali. So, kita kena ada 3 nombor kat depan. Dan macam mana nak susun nombor? Nombor kena susun dalam urutan menaik. Kamu ada 2, kamu ada 4, kamu ada 6. So, nombor dia kena adalah urutan menaik bila kamu susun 2, 4 dan 6. Okay? So, trimethyl kat sini adalah 2,4,6 dash trimethyl. Okay? Saya ada trimethyl dengan saya ada ethyl. Kita nak susun nama penuh, nama akhir, kita akan priority pada alphabetically order. Susun ikut alphabet. Soalan teacher.
Alphabet trimethyl dengan ethyl, kita akan ambil E lah. Trimethyl, ambil T atau ambil M? M, thank you. Kita akan ambil M sahaja. Tri kita akan ignore. Ingat alfabet depan yang kita hanya akan ambil hanya adalah iso dengan neo. Kita akan ambil I, kita akan ambil N. Selain daripada iso dengan neo, your di, your tri, your tetra, your sec, your third, semua kita akan ignore. Alright, bila kita ignore, kita akan ambil M dengan E. Dan belajar kan ABC. So mestilah E datang terlebih dahulu. Therefore nama akhir kamu adalah 5-ethyl 2,4,6 trimethyl octane. Tu nama akhir saya. Okay, tu nama akhir saya. Dan sayang yang paling penting, urutan nombor kena menaik. Alphabetically order tak boleh salah. Kita akan ambil E dan kita akan ambil M. Weh, kalau tak pandai hang kira je, tulis je kat tepi tu A, B, C, D sampai Z. Susah penuh. Alright. Kalau tak nampak tu, aku tak tahulah A, B, C, D, E tu. Senang. Aisyah, so Farah mana? Saya tak nampak pun muka Farah. So Farah main tunjuk muka sikit. Awak tak pakai tudung apa? Tunjuk tangan. Dia ada ke tak ada tu? Farah, saya nak nama untuk ni. Tak apa, minggu depan saya akan buat kelas face to face dah, sama ada kita MCO extend ke tak extend, saya akan buat face to face dah. Minggu ni saya tak berani sebab saya tak sihat sangat. So, saya tak nak jumpa kamu banyak sangat. Farah? Saya nak jawapan daripada Farah je. Kita tunggulah sampai Farah jawab. Soalan senang. Kan? Soalan macam ni senang kan? Saya suka kalau keluar cyclo. Senang. Soalan cyclo paling best. Farah, saya nak nama. Alright. Tak nak jawab kat saya. Jawab soalan ni. Dah buka mic dah. Pintin ni tu. Apa dia? Pintin. Saya nak nama penuh. Nama lengkap. Lagipun penting yang hang bagi tu salah. Mimi? Mimi, nama? Faridah nak jawab. Faridah? 2 etil 1 metil cyclopentane. 2 ethyl. 2 ethyl. 1 metil 1 methyl. Okay. So, first and foremost,
cyclopentane. Kita akan check parent dulu dan saya rasa semua setuju dia adalah cyclopentane. Bila kamu ada straight chain dengan cyclic, pilih yang panjang lah. Dan kalau obviously soalan ni memang cyclo ni panjang gila lah. Cyclo saya 5 carbon, yang lain 1 carbon, 2 carbon. So cyclo saya menang, nama dia adalah cyclopentane. Alright, nama dia adalah cyclopentane. Next, kita akan macam biasa kita bulatkan substituent kamu. Pilihan substituent kamu kat sini adalah methyl group yang wujud dan juga 2 carbon. So ethane jadi ethyl group. So saya ada 1 carbon dengan 2 carbon. Dan Farida bagi 2 ethyl, 1 methyl. Ada jawapan lain? Ada. Ya, jawapan dia? 1 ethyl, 2 methyl. Yes. Kamu perasan kita ada keadaan nombor yang sama. Kita boleh dapat nombor 1 kat sini, nombor 2 kat sini. Kita boleh juga dapat nombor 1 kat sini, nombor 2 kat sini. Kita boleh ada warna biru dengan warna merah kat sini. 2 set nombor yang berbeza. Kenapa 2 set nombor yang berbeza? Saya guna perkataan berbeza. Padahal sama je teacher, 1, 2. Kenapa saya kata berbeza? Sebab dia jatuh pada huruf yang berbeza. Kalau saya ambil nombor biru, kalau teacher ambil biru, dia akan jadi macam jawapan Faridah. Tak. Kalau saya ambil merah, dia akan jadi macam nama Faridah. Okay. 2 ethyl, 1 methyl. Okay. Tapi Mira kata tak. Terbalik. Okay. So, which one is correct? Alphabet tadi. Siapa patut dapat nombor yang rendah kalau pasangan nombor tu sama? Kalau nombor tu sama, kita akan bagi nombor rendah kepada alphabet yang rendah. So, alphabet rendah teacher obviously adalah E. Sebab tu E layak dapat nombor 1. Alright, E akan layak dapat nombor 1. M akan layak dapat nombor 2. Okay. So, nama akhir dia kat sini akan jadi 1 ethyl, 2 methyl, cyclopentane. Dan cerita pasal cyclo sedikit. Cyclo dalam silibus kamu tak payah, jangan risau, dia jarang keluar sampai cyclopa panjang tu tak ada. Alright, dalam nota kamu saya bagi C3 sampai C6 je sebab yang tu je yang biasa akan keluar. So biasanya dia akan bermula dengan cyclopropane 3 carbon, cyclobutane 4 carbon, alright, cyclopentane 5 carbon dan cyclohexane 6 carbon. Apa yang teacher nak tunjuk kat sini adalah kita hanya perlu tambah perkataan cyclo di depan bilangan carbon. Kalau dia dalam ring. Tu je. Bukan benda baru pun. Setakat nak je cyclo takkan tak boleh. Easy. Okay. So 1 ethyl 2 methyl cyclopentane. Tak ada pilihan jawapan lain. Yang ni minta maaf. Yang ni salah. Betulkan balik Farida. Okay. Thank you. Next. Ada soalan boleh tanya kat sini. Mimi. Jawapan untuk yang ni? Satu ethyl, 2 ethyl, 2 6 dimethyl cyclohexane. 2 6 dimethyl cyclohexane. ethyl kamu dapat nombor apa sayang? Apa? Ethyl dapat nombor? Satu. Okay, thank you. Tak dengar. Tak maaf lah. Okay, so kat sini cyclohexane. Alright, kat sini cyclohexane. So semua setuju, saya rasa cyclohexane ni tak ada apa nak cerita lah. Ni cyclohexane duduk dan diam, parent. Okay, namakan dulu. Next, macam biasa, kita namakan dulu substituent. Saya ada methyl group 1. Alright, saya ada methyl group 2. Sebab tu, Mimi ada prefixes di. Betul, I like that. Bila sama, kita kumpulkan. Dengan kata lain, alright, dengan kata lain, nama yang sama takkan repeat 2 kali dalam soalan jawapan. Kalau kamu ada methyl 2 kali, kamu ada ethyl 2 kali, kamu ada butyl 2 kali, 3 kali, kita takkan tulis nama tu repeat 2 kali. Kita akan guna prefixes. So betul lah prefixes ini 2 kali. Next, saya ada ethyl kat sini. Dan ikut apa yang Mimi bagi, saya rasa Mimi kira macam ni.
Correct me if I'm wrong. Betul Mimi? Saya rasa Mimi kira macam ni. Supaya Mimi dapat 1 etil, 2, 6 metil. Alright, ada yang tak setuju dan nak bagi jawapan lain? Ada yang nak check jawapan dia? Anis? Anis baru masuk? Dapat 1 etil juga. Dapat macam ni juga? 1, 2, 6 juga? Ada jawapan lain? Miss nak try? Boleh Aisyah? 2 etil, 1, 3 dimethyl cyclohexane. Okay. Alright. So, kawan kamu bagi jawapan lain kat sini. 2 etil 1,3 dimethyl cyclohexane. Saya cuba yang biru ni saya rasa nombor dia adalah, dia susun like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang saya ada 2 pilihan jawapan, yang warna biru dengan yang warna hitam. Yang mana betul? Tadadadang! The champions go to this one. Ni salah. Kita kata dalam cyclic, kita akan bagi nombor 1 kepada alphabetically order dengan syarat susunan nombor tu sama macam tadi. Kalau susunan nombor saya sama, saya tak kisah saya susun macam mana pun, saya akan tetap dapat 1 dan 2. Dan kita akan bagi 1 pada etil, pada alphabetically yang rendah. Tapi dalam case macam ni, kenapa saya kata jawapan Mimi kurang tepat? Sebab Mimi akan dapat nombor 1, 2, 6. Dia terpaksa ambil 1, 2 dan 6. Dan jawapan Syikin tadi, alright, jawapan Syikin bagi, kita akan hanya perlu ambil 1, 2, 3. Remember first point different? Kalau siapa yang tengok video YouTube, dia akan patut pernah dengar first point different. Kita nak nombor paling rendah. Ingat alfabet tu datang nanti. Kita nak nombor paling rendah terlebih dahulu. So nombor paling rendah obviously 1 sama, 2 sama. Tapi 6 dengan 3 menang lah. Alright, first point different. So kita mesti akan ambil 1, 2, 3. Like this. Dan a bit of tips lah sayang. Kalau kamu nampak pilihan jawapan kamu, kalau kamu nampak soalan kamu pegang substituent yang susun berturut macam tu. Berturut tak ada langkau apa-apa. Alright. Mula je dengan hujung mana-mana. 1, 2, 3. Mesti. Supaya saya akan dapat susunan nombor tu 1, 2, 3. 3 nombor yang paling rendah kita boleh dapat. That is the one. So saya akan dapat 1 methyl, 3 methyl, kat sini 2 ethyl. Letak bila susun nama penuh, alphabet come first, E kena datang terlebih dahulu. E, 2 ethyl, 1,3 dimethyl. Dimethyl sekali lagi kita ambil kira M. Untuk siapa yang nak tanya, kenapa E datang terlebih dahulu bukan D? Tak, kita tak ambil kira D ya. Kita ambil kira E, kita ambil kira M. Sebab tu dimethyl duduk belakang. Ingat? Ni trik soalan weh. Alright, ni trik soalan. Ingat ya, kita tak ambil kira D tu. Always remember kita tak ambil kira D tu, kita ambil kira M tersebut. Setuju ke setakat ni? Okay, kalau ada apa-apa soalan tak faham apa-apa tanya. Sayang, IUPAC ni kamu kena ulang lagi dalam 7 chapter. Tahu? Chapter hujung-hujung nanti saya ajar setengah jam je saya habis IUPAC. Benda yang sama, peraturan yang sama. You are going to learn this again 7 times. You should be extremely good after this. Alright? Dan naming adalah asas dalam organik kimia. Bayangkan soalan bagi nama ni. Lepas tu soalan kata, this organic compound undergo reaction blah blah blah. Soalan kamu bermula dengan nama ni dan hang tak faham nama tu. Hang nak jawab apa soalan tu? Alright? So it's very very important. And sebelum saya move on, just a bit of rules, dashes, bila masa nak guna dash, bila masa nak guna dash, bila masa nak guna comma. Okay, semua orang patut tahulah benda tu senang. Okay. Next. Boys, saya nak nama. Faris, Danish, siapa-siapa, Fifi.
Aiman ada ke Aiman? Ada madam. Aiman, ya. Saya nak nama. Bukan nama hang nama ni. So cyclopropane, 2-cyclo, propane, PRO, PANE, PANE. Lagi? by ethylhexane. Sorry, nombor? 5 ethyl hexane. Okay. First and foremost. Soalan? Oh. 4 pula. Okay. 4. Dia ada pilihan jawapan lain dah. 4. Sorry madam, 4. 4. Okay. Hang pula 4. Okay. 4 pula. Okay. Tak jadi pula 5. 4 pula. Kawan hang dok 5. Kawan hang dok 4. Hang pun 4. Hang kira 1, 2, 3 sampai 10 pun. Problem apa ni? Salah madam. Hang tahu problem apa sekarang? Kira 1 sampai 10 masalah. A sampai Z masalah. Bukan salah kimia pun. Cheese. Betul. Alright. Next. Okay, next. Kita move on sikit. Walaupun aku nak marah sikit. Kat sini, perasan tak saya ada 2 parent? Aiman bagi. Propil tu madam. Propil tu, madam. Alright. So, saya cari dulu parent saya. Dan Aiman kata parent dia adalah hexane. Dan semua dia ubah nombor dia, ubah spelling dia. So, kita tengok betul tak nombor dia hexane kat sini. So, let's see. Saya ada carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, 5, 6. So, saya rasa parent saya adalah yang ni. Setuju? So, saya letak nombor dulu. Nombor saya agak obvious saya nak mula daripada kiri sebab pacik ni, carbon number 1, carbon number 2 dah ada substituent. So, memang mula dari kiri lah. Alright, 3, 4, 5, 6. Saya bulatkan dulu substituent. Alright, saya bulatkan dulu substituent. Substituent saya yang ini, nama dia cyclo. 3 carbon. 1, 2, 3. Cyclopropyl, Aiman. Kalau dia adalah substituent, kalau dia adalah orang kata kawan yang tumpang duduk tu, ANE kena ubah jadi YL. Cyclopropyl, semua orang patut tahu. Pacik ni 2 carbon, 1, 2. So, ethyl. Nombor saya dah bagi, so kita letak nombor. Pacik ni 2 cyclopropyl, pacik ni 4 ethyl. Alright, belajar ABC kan? So C and E. Obviously C come first. A, B, C, D, E. Pandai. Boleh graduate kindergarten. Tak pandai A, B, C sampai Z, balik ambil buku adik kamu belajar benda tu. Sister. Alright. So, 2 cyclopropyl, 4 ethyl hexane. Just one kind reminder. ANE yang kamu wujud tu, ANE dengan kata lain, N tu hanya boleh wujud di belakang nama tersebut. Apa-apa yang duduk kat depan mesti kena adalah YL. Alright, Aiman? Is that better? Nama macam ni aku tengok dari awal aku tak payah check nombor semua aku pangkal siap-siap. ANE hanya boleh wujud sekali dalam nama kamu. Sebab parent hanya ada seorang. Awak ada orang yang ada 2 mak ayah kah? I will be very scared. Hebat. Mak ayah kandung bukan mak ayah tiri ke apa semua tak ada. Mak ayah kandung tu seorang je kan? Alright, satu pasang je. So sekali je lah ANE tu kena ulang. Okay. So 2 cyclopropyl, 4 ethyl hexane. Easy. Bila kamu ada cyclo, bila kamu ada straight chain yang panjang akan jadi parent. Rantai karbon yang panjang jadi parent. Tu je. Okay. Next. Yang ni. Kedua soalan macam ni. Ni soalan exam. Ni soalan exam. Okay. Bila dia bagi dalam bentuk condense, selalu saya pesan, bila dia bagi dalam condense, kita buat apa? Kita jawab terus kah? Kembang. Kita kembangkan dia dulu, Anis. Thank you. Kita kembangkan dulu dan tak perlu kembang expanded gila-gila sayang. Kembangkan sehingga kamu boleh nampak.
Alright, kembangkan sehingga kamu boleh nampak. Sambung CH2, sambung CH2, sambung carbon, pegang 3 CH3. Tak perlu expand semua hidrogen, semua benda, tak payah. Alright, tak payah. Okay, cari dulu yang ni. Kembangkan dulu sehingga kamu nampak. Dan untuk soalan ni, Anis, rantai paling panjang Anis dapat berapa? Neopetil. Dapat? Neopetil. Parents dapat berapa carbon? Tak dengar, bukan salah, saya tak dengar. 7 kan ni? Belum. 7. Anis dapat berapa Anis? 7. Neo. Alright, so let's see. Betul tak 7? Satu, saya akan mula dengan sini. Alright, sebab dia 2, 3 baru dia jumpa cabang. 3 baru jumpa cabang, 1 tak nak. So bergerak ke sini. Bergerak ke sini, lepas tu pecah mana pun sama. 1 carbon, 1 carbon, 1 carbon. So saya suka turun bawah. Tak suka bagi hampa straight je macam tu. Tak pandai nanti. Mama asyik duduk straight dari kiri kanan. Dia nak pandai. So 7. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7. So nama 7 adalah heptane. Benda asas yang kamu kena ingat adalah carbon 1 sampai carbon 10, nama dia apa. So 7 carbon heptane over here. Aisyah, Nabila and the kawan. Kita nak start kira. Teacher akan perlu start kira daripada belah kiri atau kanan. Perlu start kira daripada Kanan. Alright, let's see. Kanan. So, 1, kawan kamu kata kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptane 7. Okay. So betul ke kita akan mula dari kanan? Yes. Sebab nombor dia sangat obvious. Carbon kedua dah ada substituent. So memang dia lah. Alright. Macam biasa, bulatkan substituent kamu. Substituent teacher kat sini ada methyl. Substituent teacher kat sini ada methyl group. Alright, saya ada methyl group. Danish. Alright, ada 3 kali methyl group. What type of prefixes? What is the name of prefixes kita guna? Try. Try. So saya ada methyl duduk kat nombor 2, methyl group duduk nombor 2. Carbon yang sama pegang 2 substituent. Nombor ulang 2 kali. Nombor yang sama ulang 10 kali pun tak apa kalau dia memang ada substituent duduk kat situ. Tak ada masalah, ulang je nombor tu. Yang pasti kedudukan dia betul 2, 2. Carbon nombor 2, carbon nombor 2, carbon nombor 5. Dan macam Danish kata, kita akan guna prefixes try sebab saya ada methyl group yang sama ulang 3 kali. So prefixes try kat sini. Nombor kita akan bermula dengan 2, 2, 5. Ingat, nombor kena ikut urutan menaik. 2, 2, 5, try methyl. Dan nama dia heptane. Parent. Okay, seperti yang saya janjikan, ANE hanya guna sekali di belakang, tengah-tengah semua YL. Easy. Alright, easy. Easy dengan syarat hang kembang lah. Alright, dia susah lah kalau saya nak jawab terus macam ni pun, saya tak pandai, saya memang tak boleh jawab ah. Kalau saya nak jawab pun, saya akan kembangkan dia. So, hampa pun tak payah berlagak pandai lah depan saya. Okay? Soalan macam ni memang akan keluar sebagai soalan exam. Okay, soalan exam dia akan suka bagi dalam bentuk macam ni sebab dia nak kamu buat salah. Tu kerja kita. So, kerja kamu adalah jangan buat salah tu. So, kembangkan macam biasa, CH3, CH. Dan disebabkan kita dah belajar dalam Introduction of Organic Chemistry 2-3 minggu yang lepas, you should be very good in expanding this already. Alright, you should be extremely good nak baca condensed tu. So, soalan ni senang, saya nak nama. Siapa-siapa? 3 methylhexane. 3. Methylhexane. Kawan kamu kata 3 methyl
hexane. Saya tak kisah kamu pronounce salah sebab dalam kimia kita tak ada oral. So hang pronounce mau apa-apa pun saya tak kisah. Satu je weh, hang spelling jangan salah. Alright, hang spelling jangan salah. Satu je. Hang nak pronounce macam mana pelik pun saya tak kisah. So kawan kamu dapat 3 methyl hexane. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Betul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So betul 3. Okay, this is your parent hexane. Kita akan start kira daripada sini. Supaya pacik methyl group dapat 3 methyl group. Okay, supaya dia akan dapat 3 methyl group. That is your 3 methyl group. Alright, easy. Okay. Next and last but not least. Ada siapa-siapa nak try nama? Tak nak? Kita bagi hero-hero kita, Fifi. Saya tak dengar suara Ifan lagi hari ni. Ifan? Ifan tidur apa? Ya, madam. Ya, Ifan. Nama? Kacik ni? Pakcik. Try. It's okay. Salah tak apa. Okay. Nak buat. Octane. Octane je. Weh, octane je. Saya try. Might try. 1 chloro. 4 methyl. Allah. Cycloid. Octane. Okay, so let's see. Saya salah tulis. Awal kamu kata saya try. Okay, so let's see. First and foremost, ada jawapan lain? Ada orang lain nak try? Come on guys. Ada. Nak try. Soalan Farida. Satu, second, set. Sebutin. Satu, fluoro. 4, methyl cyclooctane. Mira and the kawan. Sama dengan Siha. Okay, kita tengok yang sama ni betul atau tak. Let's see. So, first and foremost, parent. 8 karbon ya. Kita kira sikit betul tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni memang latihan ekstra sebab cyclo setakat yang pernah keluar dalam exam hanya adalah 6 karbon. So kita cuba. Macam cuma saya nak tunjuk kat sini adalah tak kisahlah dia berapa karbon pun ring tu. Hang tambah cyclo je kat depan. Betul? Alright, dan kat sini kalau kamu perasan nama dia sayang cyclooctane. Double O, tak ada space. Okay, double O tak ada space. Cyclooctane, satu yang tu. Next, nombor. Okay, ataupun sebelum nombor kita pergi kepada substituent dulu. Pacik substituent ni 1 karbon. Tapi saya nampak semua orang dapat methyl group tu. So semua orang patutnya nampak lah 1 karbon tu. Saya tak risaulah yang ni. Next, chloro. Yang ni kita akan jumpa banyak nanti di haloalkane. Belajar dulu tak apa. Chloro. Spelling check ya. CHLORO. Okay. Dan side butyl. And I'm very proud of you sebab kamu dapat side butyl. Let's see. Saya tunjuk ya. That is my CH3. That is my CH2. That is my CH. That is my CH3. Yes, dia adalah butyl. Kalau kamu perasan, dia adalah 4 carbon chain. 1, 2, 3, 4. So semua orang tahu dia adalah butyl.
Butil ada 4 jenis. Saya boleh ada butil biasa, saya boleh ada side butil, saya boleh ada isobutil, saya boleh ada third butil. Betul? Sebelum teacher sambung, just one kind reminder kat sini, just a bit. Kamu perasan tak, side butil dengan third butil, walaupun dia alfabet dengan alfabet, dia ada dash. Tahu tak kenapa? Alright, kenapa antara alfabet dengan alfabet yang kita biasa kata tak ada space tu, kenapa tiba-tiba ada dash? Sebab the side and the third over here represent secondary, represent tertiary. Sebab tu, dia sebenarnya menggantikan nombor. Dengan kata lain, side dengan third tu sebenarnya nombor. Sebab tu dia ada dash. Kalau untuk siapa yang nak tanya teacher kenapa ada dash, ni sebab dia. Sebab side dengan third kat sini adalah secondary dengan tertiary. Okay? Dan kawan kamu kata dia adalah side butil. And yes, it's a side butil because it's the secondary carbon in the butil that attached to the parent. Ini adalah ikatan terhadap parents. Dan carbon ini adalah carbon secondary dalam butil group. Alright, tak payah tengok dengan parent. Alright. Dalam butil group ni dia adalah secondary, attached kepada 2 carbon. So dia adalah side butil. Boleh nampak? Okay. Alright, kita akan bincang side butil, isobutil nanti kat soalan ada satu lagi. So that is your side butil. Yes, perfect answer. Next, kita nak pergi kepada numbering. Okay, kita nak pergi kepada numbering. Obviously, saya ada carbon. Kalau dalam keadaan macam ni nak bagi tips sikit. Saya ada carbon ni yang pegang 2 substituent. Saya ada carbon ni yang pegang 1 methyl group je. Senang weh, nombor 1 nak jatuh kat siapa? Nombor 1 akan jatuh pada carbon yang pegang ramai kawan. Sebab carbon, kalau carbon tu pegang nombor 1 akan ulang 2 kali. Kita akan dapat 1 kloro, 1 side butil. So menang dah. Alright, menang, mesti menang lah. So dia akan dapat nombor 1. Cuma sekarang kita nak pusing ke atas atau kita nak pusing ke bawah. Kita akan pusing ke arah supaya methyl dapat nombor rendah. So kalau saya pusing ke bawah, methyl group akan dapat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Methyl group dapat 6 kalau saya pusing ke bawah. Kalau saya pusing ke atas, 1, 2, 3, 4. 4 dengan 6. Obviously 4 menang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya kloro dapat 1, side butil dapat 1, methyl dapat 4. Okay, kita nak nombor rendah tu ulang banyak kali. So orang yang pegang ramai kawan akan automatically dapat nombor rendah tu, nombor 1 tu. Dan susun. Kenapa side butil datang dulu? Kenapa side butil datang dulu? Kenapa bukan kloro datang dulu? Kita ambil alfabet S ke kita ambil alfabet B? B. Ingat ya, alfabet yang kita ambil kira hanya adalah iso dengan neo. Alfabet yang kita ambil kira hanya adalah iso dengan neo, side kita tak kira. So dalam side butil kita ambil kira B dengan C. Sebab tu nama yang kita akan susun adalah side butil datang terlebih dahulu. Okay? Dan dash ni jangan lupa, side dengan butil ada dash di antara dia orang. So nama betul dia adalah one side butil, 1 chloro, 4 methyl cyclooctane. Perfect. Good. Alright. Easy. Senang. Jangan risau soalan ekstra menyusul. Saya ada 10 ke 20 soalan yang kamu akan buat nama je. Okay, kamu kena praktis benda ni. Memang kena praktis. Ya. Yang Neo tu apa Apa dia? Neo tu apa? Neo ke? Okay. Neo. Okay, boleh. Kita bincang terus. Neo tu adalah apa? Neo tu adalah apply hanya pada neopentyl. Kalau kamu ada tengok video,
kita ada satu, kita panggil pentyl. Pentyl means 5 carbon lah dan dia ada YL, so substituent. Neopentyl adalah apabila dia bentuk satu cross like this. Dia bentuk satu cross like this dan carbon, salah seorang daripada carbon tepi dia akan attach kepada parent. Alright, so carbon yang attach kepada parent akan automatically hanya pegang H2. Yang lain semua pegang H3. And that is your neopentyl. 5 carbon membentuk cross. Salah seorang carbon kat tepi attach kepada parents, yang pegang CH2 attach kepada parent. Yang lain semua pegang CH3. That is your neopentyl. Okay, jarang keluar tapi kena tahu. Okay, that is your neopentyl. Okay, ada masalah dengan naming? Tak ada? Kalau tak ada masalah dengan naming, saya nak bergerak kepada soalan 3 terlebih dahulu. Ya, sebab kita dah tengah masuk butyl. So, saya nak masuk teruslah. So, name all possible butyl groups. Okay, all possible butyl group kita dah namakan tadi ada 4. Okay, ada 4. So, the first one adalah butyl yang biasa. Butyl biasa adalah butyl straight chain. And this is my parent. Attached dengan parent. Panjang gila lah. Alright, banyak parent. Attached kepada parents. Okay. So, parents ada 4 carbon straight chain. Next, saya boleh ada parents. Okay. That is your butyl, normal butyl, 4 carbon. Next, saya ada parents. Saya attach kepada side butyl. Soalan macam tadi. So, bila side butyl bermakna dia kena attach kepada secondary carbon dalam butyl. Lukis dulu. Secondary carbon, that is my secondary carbon. Lengkapkan lagi balik dengan bilangan carbon 4. Okay. Kalau kamu tak nak susun macam ni, tak nak teacher, susun bawah boleh tak? Masih side butyl? Yes, masih adalah side butyl. Sebab carbon ini masih adalah carbon secondary. Okay, carbon ni masih adalah carbon secondary. Lengkapkan balik dengan hydrogen. Pacik ni lengkap CH3, pacik ni lengkap CH3, pacik ni H2, pacik ni H. Satu ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. So dia perlukan satu je lagi, H. Dan dia adalah secondary carbon dalam butyl group. Okay, next. Sebelum next, kita namakan dulu that is my side butyl. Next, saya ada third butyl. Saya ada parents. Alright, third butyl bermakna carbon yang tertiary dalam butyl group. So saya lukis dulu, carbon ni tertiary. So dia kena pegang 3 carbon. Dan nama pun third butyl. Butyl total kena 4 carbon je. Total 4 carbon je. Alright, so third butyl total 4 carbon. Dalam tu ada tertiary carbon. Tertiary carbon attach kepada parents. So that is your third butyl. Lengkapkan balik dengan hydrogen, lengkapkan balik dengan hydrogen. So that is my third butyl. Okay, macam biasa, carbon ni adalah tertiary. 1, 2, 3. Yang keempat, masih ada parents. Tapi saya wujud keadaan iso. Iso dalam bahasa matematik dia adalah isometric. Isometric means dia adalah sama rata. Kiri kanan kena sama. So macam mana 4 carbon tu kita nak susun bagi sama rata? 1, 2, 3, 4. Nampak beza? Alright, that is your isobutyl. Okay. Dan lengkapkan hidrogen sayang. H ni pegang 2 ikatan je, so H2. Carbon ni pegang 3 ikatan dah, so H. H3, H3. Dan, perasan tak? Carbon yang attach kepada parent adalah carbon primary dalam butyl. Carbon ni carbon secondary, carbon ni carbon tertiary. Carbon ni pun adalah primary. Tapi apa beza dua ni? Adalah dia ada kaki ikan. Dia ada ekor ikan. Butyl means dia kena ada ekor ikan. Dia kena ada ekor kat belakang tu. Dia kena ada split kat belakang tu. Kalau dia straight, dia hanya adalah butyl biasa.
So iso butil, perkataan iso bermakna dia kena straight sampai hujung dia kena pecah. Tu maksud iso. Alright, tu maksud iso. Sama juga dengan isopropyl. Saya nak masuk sikit sebab isopropyl dengan isobutyl yang selalu keluar lah. So saya ada parents. Alright, parent attach kepada isopropyl. Isopropyl bermakna 3 carbon. So 1 pecah ekor ikan. So sama, that is your CH, that is your CH3. So that is your isopropyl. 3 carbon. Alright, propyl means 3 carbon. 1, 2, 3. Iso means kamu ada pecahan kat bawah tu. Pecah kepada 1, 1. That is iso. Okay? Bila iso dia mesti, bila pecah kat iso tu mesti pecah 1, 1 je. That is your isopropyl. Okay? Dan yang akan selalu keluar biasanya ni je. Memang biasa yang akan keluar memang ni je. Alright, neopentyl tu memang sangat jarang keluar. Boleh keluar, sangat-sangat jarang. Okay. Make sure boleh beza. Make sure boleh beza. Alright. Question? Senang? So senang lah. Tak ada apa kat sini. Make sure satu je. Bila kamu tulis nama, pakcik ni ada dash. Bila kamu tulis nama, pakcik ni ada dash. Orang lain tak ada dash. Alright. Orang lain tak ada iso. Iso semua tak ada. Hanya sec dengan third je ada dash. Okay. Ingat yang tu. Easy. So next, kita nak pergi kepada melukis. Last untuk hari ni, kita nak pergi kepada melukis. Dan untuk saya, yang ni lagi penting daripada bagi nama. Kenapa saya kata yang ni lagi penting daripada bagi nama? Sebab soalan kamu boleh mula dengan dia bagi nama and then is reacting with. Dia bagilah soalan is reacting with blah 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 blah. Write the product and so on. Dia bagi dalam bentuk nama. Lepas tu dia cakap lah dia undergo reaction dengan apa, dengan apa, dengan apa. Lepas tu dia minta equation, dia minta product, dia minta so on. Dan bayangkan hang lukis dari awal tu salah. Hang rasa jawapan produk kamu jadi apa? Hang rasa soalan chemical equation hang jadi apa? Faham maksud saya? Alright, weh, bukan salah sikit weh. Salah banyak. Okay, tapi kalau soalan tanya nama, soalan bagi structure, dia dah bagi tahu. Structure saya macam ni, lepas tu dia buat reaction. Hang takkan salah lah sebab structure dia dah bagi. Hang hilang markah, hang hilang satu markah je nama. Tak ada masalah, hang hilang satu markah nama tu je. Tapi equation kat bawah boleh betul, produk kat bawah boleh betul, chemical equation kat bawah boleh betul. So kalau kamu tanya saya lagi pentingkan drawing. Saya memang sangat pentingkan drawing. Saya memang insist budak saya tak boleh lukis langsung salah. Sebab kalau kamu lukis salah sayang, lukis salah dalam organik kimia adalah macam salah kira number of mole dalam soalan physical chemistry. Alright, kalau kamu salah kira number of mole dari awal, memang bye-bye dah weh. Bye-bye bukan sikit-sikit, bye-bye banyak. Dan cara nak lukis. So kita belajar cara lukis tu dengan betul. Dan cara nak lukis, sentiasa mula dengan parent. Dan cara saya lukis, saya takkan lengkapkan hidrogen. Hidrogen benda last. Saya mula dengan parent pentane, 5 carbon. Sayang, mula dengan 5 carbon straight chain. Jangan letak hidrogen. Mula macam ni. Alright, mula macam ni. Next, letak nombor siap-siap. Kita yang letak nombor tu. So saya letak siap-siap 1, 2, 3, 4, 5. Dan bila kita yang lukis, hang jangan gatal lah pergi lukis bengkok-bengkok. Hang lukis straight, lepas tu letak nombor kiri sampai kanan habis. Letak nombor dulu, baru masuk substituent. Saya ada 2,2,4 trimethyl. Lukis dulu kat atas, saya selalu akan buat macam ni. Kalau methyl group, saya akan lukis dulu kat atas methyl group tu macam mana. Habit saya. Sebab saya tak nak budak saya buat salah. Saya akan selalu buat macam ni. So 2,2,4 trimethyl. Tengok nombor. Nombor 2 ada CH3. Nombor 2 ada CH3. Nombor 4 ada CH3 1. Tu cara saya buat. Dah lengkap dengan substituent, dah settle.
baru lengkapkan hidrogen. Lengkapkan hidrogen adalah benda last yang kamu buat dalam jawapan kamu. Dan nak lengkapkan hidrogen, kalau boleh kira dalam hati, karbon ni dah pegang satu ikatan, so dia pegang 3 lagi hidrogen. Kalau boleh kira dalam hati tak ada masalah. Kalau tak boleh, kira 1, 2, 3, 4. Alright, pacik ni. 1, 2, 3, 4. Nak kembangkan sekembang-kembangnya pun boleh. Tak ada masalah. Hidrogen jangan salah. Sebab ikut pengalaman saya tanda kertas, ikut pengalaman saya mengajar, bila datang tang lukis, budak akan salah sebenarnya kat hidrogen. Dia tak salah kat orang lain. Dia salah kat hidrogen tu. So jangan salah kira hidrogen. Kita kira 1, 2, 3, 4 je kan. Macam biasa tak boleh kira, kita balik tadika. Saya bayarkan tadika tu. Belajar balik ABC dengan 1, 2, 3, 4. Okay. Sama juga kat sini. Sentiasa mula dengan parent. Alright. Sentiasa mula dengan parent. Saya ada heptane 7 karbon. Letak kat tengah-tengah 7 karbon tu duduk diam-diam. 5, 6, 7. Letak nombor siap-siap. Alright, conteng nombor tu. Tak payah simpan dalam hati. Hati hampa tu, otak hampa tu tak boleh function sangat dah. Tulis. Make sure 7. Heptane 7. Kira dapat 7. Letak dulu. Lukis dulu sebelum letak CH3 adalah methyl group. Ethyl adalah 2 carbon. CH2, CH3. Alright, ethyl adalah CH2, CH3. 2 carbon. So letak, saya ada 3 ethyl. Karbon nombor 3 ada 2 karbon. CH2, CH3. Ingat ya, yang terikat dengan parents adalah CH2. Yang terikat dengan parent. Alright? 2 karbon. Okay, kalau tak tahulah teacher CH berapa, tapi ingat 2 karbon je. Letak 2 karbon tu. Okay? Kat sini 4,4 dimethyl. Karbon nombor 4 ada CH3. Karbon nombor 4 ada CH3. Letak. Okay? So that is the way. Alright? Baru lengkapkan dengan hydrogen. Dah settle, baru lengkapkan dengan hydrogen. That is your H3. That is your H2. Alright? Kat sini ada H. Kat sini ada H2. Kat sini ada H3. Lengkapkan hidrogen tu adalah benda last dalam jawapan kamu. Okay? Boleh tulis dalam bentuk macam ni. Kalau kamu boleh kira dengan betul, tak ada masalah. That is my 3-ethyl 4,4 dimethyl heptane. Alright? Kena lukis dengan betul. Senang je. Next. 6 isopropyl 2,3 dimethyl nonane. So nonane, 9 carbon. Alright, 9 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa dia? Betul? Soalan tak ada? Benda ni senang. Alright, benda ni senang. Jangan buat salah. Tu je. Jangan buat salah. Letak nombor macam biasa. 5, 6, 7, 8, 9. So 9 carbon. Lukis dulu. Methyl CH3. Isopropyl adalah like this. Lukis dulu. Conteng dulu. Alright, conteng dulu. Kat mana-mana kat kertas kamu, kertas soalan kamu, conteng dulu. Your isopropyl adalah like this. 3 carbon ada split. Okay. So 2, 3 ada methyl group. 2, 3 ada methyl group. 6 ada isopropyl. So 6 ada C, C, C. Okay. Lengkapkan dengan hidrogen untuk substituent kamu H1, H3. Lepas tu lengkapkan dengan hidrogen untuk semua orang. Karbon tepi ada 3. Karbon ni pegang 1. Karbon ni pegang 1. Karbon ni pegang 2. Karbon ni pegang 2. Pegang 1. 2, 2, 3. Jangan salah kira hidrogen. Tu je my advice. Ada masalah nak lukis? Senang. Kita masuk exam, kita tahulah senang ke susah. Okay, tak apa. UPS nak main dah. Cyclohexane, 6 carbon. 6 carbon ring, that is my cyclohexane.
Okay, sama. Tentukan siapa carbon number 1. Kira letak nombor siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu kira lain dengan saya pun tak apa. Tapi kira siap-siap. Letak nombor tu siap-siap. Supaya kamu tahu saya nak letak benda-benda ni kat mana. So isobutyl. Semua orang tahu isobutyl adalah 1, 2, 3, 4. 4 carbon split kat hujung. 4 carbon split kat hujung. That is your isobutyl. So letak dulu 1,1-dimethyl. 1 dimethyl. 4. 1, 2, 3, 4. Carbon nombor 4. Pegang 1. Pegang 1. Split kat hujung. 4 carbon. Lengkapkan. Carbon ni pegang 2. Carbon ni pegang 1 hidrogen. Carbon ni pegang 3 hidrogen. Pegang 3 hidrogen. Yang lain tak payahlah sebab dia cyclo. That is your 4-isobutyl 1,1-dimethyl cyclohexane. Simple. Easy. Very easy. Syarat mula dengan parent. Syarat dia mula dengan parent. Identify who is your parent. Cyclopentane. So 5 carbon ring. That is my cyclopentane. Lukisan buruk. Okay, elok sikit lah. Okay. That is my cyclopentane. Attach kepada cyclobutyl. Dan sayang, tak ada nombor. Apa maksud bila tak ada nombor? Dekat carbon yang first. Dekat carbon first. Sebab dia hanya ada satu substituent. Dia hanya ada satu substituent. So dia sebenarnya carbon first tu carbon mana-mana weh. Suka hati aku lah. Aku nak letak mana. Alright. Cyclobutyl attach kepada 4 carbon ring. Okay. 4 carbon ring. Duduk kat mana pun boleh. Okay. Next. Dichlorohexane. Yang penting saya tak tahu dichloro tu apa. Saya nak tahu hexane. So parent saya adalah 6 carbon. Dichloro saya ada Cl. Saya ada bromo. Itu maksud dia. Alright. So saya ada 6 carbon. Mula dengan 6 carbon. 3, 4, 5, 6. Letak nombor. Saya selalu malas nak fikir. Dan saya malas nak imagine simpan dalam otak, simpan dalam hati semua tak payah. Sakit sekali hati tu. So, letak dulu 6 nombor. Letak nombor tu siap-siap. Lepas tu tengok je. Bromo duduk carbon nombor 1. Bromo duduk carbon nombor 1. Kloro duduk carbon nombor 3, 1, 2, 3. 3 duduk kloro, 3 duduk kloro. Lengkapkan dengan hidrogen. Kira 1, 2, 3, 4. So pakcik ni pegang 2, pakcik ni pegang 2, pakcik carbon ni dah penuh 4, pakcik ni 1, 2, so tinggal 2 lagi, 1, 2, tinggal 2 lagi, pakcik ni pegang 3. Habis. Simple. Easy. Next. 2-ethyl 1-isopropyl 3-methyl cyclopentane. So parent saya sekali lagi adalah cyclo. So cyclopentane adalah 5 carbon ring. Methyl group CH3, isopropyl, carbon split, ethyl, 2 carbon. Alright, that is my 4 thing that we need to know. So saya mula dengan cyclopentane. Saya mula dengan cyclopentane, 5 carbon ring. Okay, and then letak nombor. 1, 2, 3, 4, 5. That is the 5 numbers that I have. 2-ethyl. Carbon nombor 2. Pegang 2 carbon. CH2, CH3. Carbon nombor 1. Pegang isopropyl. Pegang carbon split. Alright. Pegang carbon split. Make sure bilangan hidrogen cukup ya. So dia adalah CH, CH3, CH3. 1, 2, 3. Pegang methyl group. Habis. Simple. Alright. Saya pentingkan lukis ni lagi ya. Kamu nama salah pun saya. Nama salah kamu hilang 1 markah. Kamu salah lukis kamu hilang semua markah. Macam itulah soalan dia. Alright. Dan IUPAC rules tu banyak lagi. Semua soalan yang kita bincang hari ni pun tak cover lagi semua rules yang ada dalam IUPAC. Okay. IUPAC rules ada banyak lagi mengikut keadaan, tapi yang kita belajar hari ini adalah semua general pasal IUPAC rules dan kita akan guna semua peraturan yang kamu belajar hari ini sayang. Kita akan ulang balik dalam semua topik organic compound yang akan datang. Tolong ingat, jangan tinggal. Alright,
Satu minggu lagi kita akan masuk alkene, kita akan jumpa balik naming, kita akan belajar balik. Kamu masuk haloalkane, kamu masuk alkohol, kamu masuk carbonyl, kita akan belajar IUPAC yang sama. Okay, kamu akan pandai bagi nama nanti. Okay, question so far? Tak ada? Alright, boleh move on? Boleh masuk boiling point dengan solubility? Okay, ada soalan pasal boiling point dengan solubility? Dalam Miss, video, ya? saya 5C lah. Yang 5C bunyi. Saya tak pandai nak bandingkan cyclobutyl dengan butyl. Okay, tak apa. Good news adalah boiling point dengan solubility dalam silibus kamu, dia takkan banding banyak-banyak benda. Dia akan banding A dengan B je. Kamu akan forever banding dua orang je. Siapa tinggi, siapa rendah dengan kata lain. Han tak perlu tengok siapa duduk tengah-tengah tu. So yang tu yang shock lah. Bila Han susun tu tak ada nak banyak. Tak ada nak susun macam ni weh. Tak ada nak susun macam ni. Alright, tak ada. Alright, tak ada benda ni. So kamu hanya akan susun untuk dua orang. Kamu hanya perlu tahu siapa tinggi, siapa rendah. Okay. Sebelum saya masuk boiling point dengan solubility dalam soalan tutorial, just very quickly saya nak go through boiling point dengan solubility. Physical property dua je yang kita akan belajar. First one adalah boiling point. Okay. Just nak go through balik benda yang kita dah bincang dalam video. Saya nak conclusionkan dia. Saya ada boiling point. Boiling point adalah tukar liquid kepada gas. Semua orang patut tahu. Okay, yang ni semua orang patut tahu. Dan nak tukar liquid kepada gas, kita kena break the van der Waals forces. Alright, kita kena break the van der Waals forces. Setuju? Okay. So, conclusion sedikit. Kalau van der Waals forces kuat. Alright, kalau van der Waals forces kuat. Okay? Bermakna kamu perlu banyak tenaga untuk putuskan dia. Banyak tenaga. Dan bila banyak tenaga, bermakna boiling point tinggi. So conclusion a bit yang saya nak bagi adalah kalau van der Waals forces is very strong, boiling point will be very high. Vice versa. If your van der Waals forces is very weak, alright, if your van der Waals forces is very weak, you need less energy. And when you need less energy, sayang, boiling point rendah. In the other words, boiling point is proportional with van der Waals forces. So saya boleh bagi conclusion, van der Waals forces kalau tinggi, boiling point tinggi. Tu conclusion, tu first conclusion yang saya nak bagi. Setuju kat sini? Alright, kalau daya tarikan kita sekarang tengah kuat, so liquid bermakna benda ni masih terikat. Liquid bermakna benda ni masih terikat. Nak jadi gas bermakna ikatan ataupun bukan ikatan. Daya tarikan. Alright, dia orang masih tertarik. Daya tarikan dia orang kena putus, baru saya boleh lepas sebagai gas. So kalau daya tarikan dia orang sekarang kuat gila, pegang kuat gila. So saya akan perlukan banyak tenaga untuk putuskan daya tarikan tu. Supaya liquid tu boleh pecah jadi gas. Alright. So, daya tarikan kuat, boiling point tinggi. Yang tu conclusion pertama. Conclusion kedua. Alright. Van der Waals forces akan terpengaruh dengan apa? Van der Waals forces akan terpengaruh dengan satu kawan baik. Van der Waals forces is very, very interrelated with molecular mass. Alright. Sangat-sangat kawan baik dengan molecular mass. Kalau molecular mass saya besar ataupun berat nama pun jisim kan. Kalau molecular mass saya sangat berat, van der Waals forces akan jadi sangat kuat. Kalau molecular mass teacher adalah ringan, kalau benda tu ringan, kalau molekul kamu ringan, alright, van der Waals forces adalah rendah, lemah. Dengan kata lain, conclusion, satu lagi yang saya nak bagi, molecular mass adalah directly proportional dengan van der Waals forces. Molecular mass tinggi, van der Waals forces tinggi. Okay? Itu je conclusion dia weh.
Alright, itu je. Dan. So, kalau saya nak tengok molecular mass, dan disebabkan kita belajar alkane je hari ni, dan dalam alkane saya hanya ada carbon dengan hidrogen. Carbon 12 gram per mol. Hidrogen 1 gram per mol. So nak tengok berat, senang, tengok carbon lah. Saya bagi ring. Saya nak compare yang senang. 4 carbon ring dengan 6 carbon ring. Kat sini 4 carbon. Kat sini 6 carbon. Alright, Haikal. Rasa-rasa boiling point siapa tinggi? Cyclobutane atau cyclohexane? Haikal? Apa madam? Boiling point siapa tinggi? Wow, you're quite happy there. Cyclohexane. Cyclohexane akan ada boiling point yang tinggi. Alright, yes. Saya nak tahu kenapa, Haikal. Banyak carbon. Hampa kamu baik benar. Hampa tolong dia betul-betul lah. Alright. Farah seorang lagi yang saya tak dengar suara lagi hari ni. Okay. Amira duduk dengan siapa? Inani Amira. Duduk dengan Bibi. Okay. Alright. So kat sini, boiling point untuk cyclohexane tinggi sebab kamu nampak carbon dia. Dalam point yang saya bagi tu, bila saya bagi dalam point YouTube tu, kamu boleh guna yang tu terus untuk jawab exam ni. Alright. Tulis dalam bentuk macam tu untuk jawab exam terus, tak ada masalah. Ayat tu semua boleh guna, cuma tukarlah bilangan carbon dengan nama orang tu. Okay. So kat sini boiling point dia tinggi sebab mass dia tinggi. Bila bilangan carbon dia tinggi bermakna mass dia tinggi. Bila mass dia tinggi bermakna van der Waals forces dia tinggi, bermakna more energy needed. Bila more energy needed means boiling point tinggi. Nampak flow dia? Okay. Dan sekarang boiling point ada dua faktor yang kita nak bincang. Satu adalah molecular mass. Okay. So boiling point. Sebab masuk nanti saya nak bincang terus soalan dah. So boiling point pertama molecular mass. Dan kalau kamu perasan, teacher tak letak dia kiri kanan. Teacher letak dia nombor 1 dengan nombor 2. Sebab kita hanya boleh bincang branches. Bila masa kita boleh bincang branches? Inani? Nani? Bila masa kita boleh bincang branches? When number of branches increase. When number of branches increase. Lagi Fatih? Molecular mass dia tak sama. Molecular mass dia sama. Kita hanya boleh bergerak ke branches bila molecular mass dia sama. Sebab tu teacher letak 1 dan 2. Kamu kena check nombor 1 terlebih dahulu. Kalau nombor 1 sama, baru boleh bincang branches. Maksud teacher, kalau saya ada straight chain 4 carbon. Okay. Lepas tu teacher boleh ada like this. Saya ada branch. Okay, teacher ada branch. Like this. Tapi walaupun dia straight chain dengan branch, kalau kamu tengok, walaupun dia ada straight chain dengan branch, tapi bilangan carbon berbeza. Total carbon kat sini baru 4. Total carbon kat sini, banyak pula kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ada 9 carbon. So kalau saya ada 4 carbon dengan 9 carbon, untuk dua soalan ni, saya nak bincang guna molecular mass ke saya nak bincang guna branches, Fatin? Molecular mass. Kita akan bincang guna molecular
mass. Sebab molecular mass dia dah berbeza. Saya ada bermain dengan 4 karbon dan 9 karbon. Kita akan bincang guna molecular mass. Nampak? Tapi kalau saya ada soalan like this, saya ada 4 karbon dan teacher this. Empat karbon juga. So saya ada structure A dengan structure B sekarang. 4 carbon straight chain dengan 4 carbon branches. Untuk soalan A dengan B, Farah, kita nak bincang guna apa? Farah? Farah ada ke? Sekejap saya akan pergi college untuk amali pukul 1 sampai pukul 3. Farah, saya nak jumpa 3 saya nak jumpa pukul 3 di office. Cari meja saya, tanyalah kawan-kawan kamu meja saya kat mana. Saya nak jumpa Farah pukul 3 di office dengan tutorial semua yang saya dah bincang hari ni. So, untuk soalan A dengan B, alright. Untuk soalan A dengan B kat sini, kita akan bincang pasal branches sebab mass dia sama. Nampak? So, dia masalah paling penting kat sini adalah bila boiling point, kamu ada 2 faktor yang kamu boleh bincang. Faktor mana yang kamu nak pilih adalah senang sangat. Check dulu nombor 1. Sebab tu dalam nota YouTube, saya bagi nombor. 1 apa, 2 apa. 1 kena berbeza. Nombor 1 kena sama. Nombor 1 tak boleh nak bezakan diorang, baru boleh bergerak ke branches. Wajib. Okay? So, ayat dia pun akan berbeza sedikit. Sebab bila branches, kita akan bermain dengan contact surface area. Alright, bila branches, kita akan bermain dengan perkataan contact surface area. Keyword. Saya hanya nak tekankan keyword sahaja kat sini. Bila kamu tulis jawapan kamu nanti di tutorial, check balik. Alright. Contact surface area. Kat sini. Straight chain adalah something like this. Straight chain adalah something like this. Ni adalah straight chain. Okay, ni adalah straight chain. So straight chain bermakna saya ada kawasan permukaan atas, bawah, alright, bawah ni, tepi, untuk attraction forces. Dalam Imaya, van der Waals forces adalah sejenis daya tarikan. Dia bukan ikatan yang kamu perlu ada bond tau. Tak ada. Dia adalah macam magnet. Kalau magnet kamu kutub utara dia besar, kutub selatan dia besar, dia tertarik dengan senang lah. Betul? So sekarang kalau permukaan kamu luas, that is your permukaan apa? Permukaan dia luas. Atas, bawah. Straight chain. So permukaan yang luas bermakna van der Waals forces dia kuat. Sebab area dia besar. So ayat dia akan jadi, pertama, kalau dia adalah less branches. Saya tak nak guna straight chain, saya nak guna perkataan less branches. Kalau dia less branches, dia akan jadi large contact surface area. Bila large contact surface area, alright, more area for van der Waals forces. Bila more area for van der Waals forces akan jadi kuat. Okay, that is kalau dia less branches. Automatically boiling point tinggi lah. Because more energy needed. Okay, apa jadi kalau dia adalah branches? Kalau dia adalah branches, means dia something like this. Alright, dia something like this. Okay, dia macam bulat branches, compact. Alright, compact. Contoh, kalau saya ada tadi 4 carbon. Berbanding dengan saya ada branches. Nampak tak molekul kamu sebenarnya lebih compact? Permukaan kawasan molekul kamu sebenarnya lebih kecil kat sini. So dia jadi lebih compact. Bila dia jadi lebih compact, contact surface area, luas permukaan yang boleh ada untuk van der Waals forces jadi kecil. Alright? So when you have more branches,
Alright, kamu ada banyak cabang, lower contact surface area. Bila contact surface area jadi kecil, van der Waals forces jadi lemah. Bila van der Waals forces jadi lemah, less energy needed. Alright, bila less energy needed, apa jadi pada boiling point? Automatically boiling point jadi rendah. Okay, so kalau branches tinggi, dengan kata lain, kalau branches tinggi, boiling point rendah. Okay, ingat yang tu. Ingat satu benda je, kamu kena tahu satu benda. Van der Waals forces tu bukan ikatan. Van der Waals forces tu adalah daya tarikan. So kalau permukaan yang lagi luas, daya tarikan akan jadi lagi tinggi. Kalau dia adalah straight chain, luas permukaan kamu sangat besar. Tapi kalau dia adalah branches, luas permukaan kamu jadi kecil. Okay? That is the way kita tengok contact surface area. Alright? Dan tadi Suhaila kata soalan, let's see soalan sikit. Okay, kat sini by the way, soalan minta 5 isomer of C6H14. C6H14 ada 5 isomer je kak? Ada banyak kan? C6. Soalan 4 ni saya nak ubah weh. Guys, soalan 4 ni saya nak ubah. All isomers. Jahat Saya nak all isomers. Ni skala yang dah buat tu macam ni. Tambah je lah. Hang dah buat 5, hang tambah lah yang lain. So Tambah je. kalau nak explain tu, Explain tu still kena pilih daripada all. Sorry. okay. Alright. Dan juga name saya nak semua nama. Okay, saya nak semua nama. So all isomer C6H14 ada banyak. Pilih satu yang paling tinggi dan satu yang paling rendah sahaja untuk boiling point. Okay, kita nak tengok soalan ni. Soalan kawan kamu kata. Alright. So, soalan, saya rasa first thing dalam soalan ni adalah soalan kena lukis. Bila kamu dah lukis, kamu akan perasan struktur pertama kamu adalah like this. Ni struktur pertama. Struktur kedua kamu adalah like this. Kamu kena kembangkan dulu. And untuk nak check, sebab soalan minta boiling point. So untuk nak check adalah molecular mass atau branches. Alright. Atau branches. First thing, kamu kena check bilangan carbon. Kamu check dulu number of carbon sama atau beza. So, soalan kat sini berapa carbon? 6. 6. Kat bawah? 4. Jumlah carbon sayang. Oh. 6. 6. So jumlah carbon sekarang 6, jumlah carbon sekarang 6. Rasa-rasa soalan berat dia pun sama tak? Tak. Carbon 6 carbon berat beza. Hang kira macam mana? Oh. Bila saya kata kira number of carbon ataupun lagi tepat, bila saya kata kira number of carbon sayang, number of all carbon. Total carbon. Betul? That way? You need to calculate the total carbon untuk tahu berat dia sama atau tak. Dan kalau total carbon dia sama Suhaila, bermakna berat dia sama. Dan kalau berat dia sekarang sama, boleh tak saya bincang guna berat lagi? Tak boleh. Tak boleh. Straight away kita tahu faktor yang kita nak bincang untuk soalan ni, branches. Okay? Dan saya rasa saya bagi point yang sangat jelas dah kat video YouTube dan saya type balik kan. Saya ada satu slide yang saya memang bagi dalam bentuk bertype dalam video tu. Guna point tu. Tu memang skema jawapan weh. Skema jawapan. Tahu skema jawapan. Guna je point dalam tu. Okay? Guna je ayat macam tu. Okay. Lengkapkan. Alright. Lengkapkan sebab solubility tak ada apa. Lengkapkan semua soalan boiling point dengan solubility. Kita akan masuk, kita akan habiskan sejam tu. Dan minggu depan saya nak masuk mechanism. Okay? Boleh?
question. Alkane memang pendek weh. Alkane tak ada apa. Dengan kata lain, kalau alkane nak keluar dalam exam, dia mesti keluar mechanism, boiling point dia mesti keluar. Benda yang kamu duk nulis sekarang ni, dia mesti akan keluar. Dia nak tanya apa lagi? Okay, tak ada apa dah. So, kalau tak ada apa, I think I'll leave you over here and we will finish off your physical property and also a bit of reaction in that 1 hour. Sebab physical property je, tak ada apa. Ada soalan apa? Saya tanya yang tadi tu yang C. Saya tak pandai beza cyclobutane dengan butane tu yang mana satu lebih besar. Okay. Yang ni, cyclobutane dengan butane. Ada siapa nak bagi jawapan? Tak ada nak cuba? Tak ada nak cuba. Saya tak nak bagi jawapan. Saya bagi teori je. Contact surface area. Saya bagi teori contact surface area. Sebab bilangan carbon sama, so semua orang patut tahu dia akan guna branches lah. Tapi tak ada branch pun. So saya bagi konsep contact surface area. Contact surface area yang paling tinggi adalah semua segala cyclic lebih tinggi daripada straight chain, daripada branches. Ni keyword yang saya boleh bagi. Cyclic akan ada luas permukaan yang lagi besar berbanding straight chain, berbanding branches. Contoh, saya guna kertas je, hidup saya kertas je. That is cyclic. Alright, cyclic bermakna dia plain. Dia lepeh. So, permukaan yang kamu ada sayang. This, dia kalau 3D, dia tepat lah. Ni, tepat lah. Ni cyclic kamu. So, dia ada atas, ada bawah, ada kiri, kanan, semua ni. Alright, semua ni adalah kawasan yang kamu boleh ada van der Waals forces. Tapi bila dia adalah straight chain, ingat tak carbon kamu adalah tetrahedra? Pernah dengar tetrahedra? Pernah. Pernah dengar? Ketok, lupa dah. So tetrahedra bermakna dia ada angle. That is your straight chain. Bila dia straight chain, dia ada angle. Your 109.5 kalau kamu ingat. Alright, angle 109.5 untuk tetrahedra. So ni angle 109.5. So daripada tadi straight chain, like this, permukaan dia, sekarang bergerak ke, tadi cyclic, bergerak ke straight chain. Straight chain kamu macam ni. So kamu nampak permukaan dia sekarang berkurang. Okay, dan branches bermakna dia lagi compact. Branches bermakna dia lagi compact. Lagi compact bermakna contact surface area dia lagi kecil. So kalau cyclic ada kawasan yang lagi luas berbanding straight chain. So antara my butane dengan cyclobutane, patutnya siapa pegang boiling point yang lagi tinggi dan reason dia sebab apa? Atas tadi. Contact surface area. Alright. Cyclobutane. Yes. Alright. Ayat tulis ya. Explanation boiling point akan at least 4-5 markah free. Sebab saya dah bagi dah ayat-ayat tu, hang ubah je siapa yang pegang sekarang. Berhati-hati ya. Bila soalan minta compare, kamu boleh pilih kamu nak bincang yang tinggi atau rendah. So berhati-hati dengan ayat kamu sama ada kamu tengah tulis untuk orang yang tinggi boiling point ataupun orang yang rendah boiling point. Boleh pilih satu je, tak payah explain dua-dua. Alright, explain salah seorang je, siapa tinggi dan siapa rendah ataupun siapa rendah. Okay. Alright, senang. Minggu depan kita akan jumpa minggu depan kita akan jumpa face to face untuk mechanism, untuk habiskan alkane. Alright. Dan bersedialah untuk kelas face to face dengan saya. So, saya nak jumpa Farah pukul 3 di office hari ni. Okay. Dan siapa-siapa yang ada soalan boleh jumpa juga di office sebab saya ada. Alright, pukul 3 sampai pukul 4 boleh lah. Pukul 4 lebih pun boleh. Alright, ada soalan boleh bawa, boleh tanya. Soalan chapter 1 pun boleh. Apa-apa soalan jangan pun nak tanya. Chapter 7 kalau dah belajar pun boleh tanya.
Alright, kalau tak ada apa, I'll see you on Wednesday. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, madam.